Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam channel dusuntua.com. Jadi pada pagi ni nak kongsi DIY untuk yang saya buat lah, panel solar. Jadi saya cadang nak pasang grid tie inverter pada rumah saya. Jadi saya perlukan solar lah. Jadi sudah saya kira-kira lebih kurang penggunaan yang sesuai lah untuk rumah saya ni, lebih kurang 600 ke 1000 watt. Jadi untuk panel ni saya cuma pakai satu panel ni ialah 320 watt. Jadi ada dua panel dalam 640 watt lah. Tapi mungkin keadaan sebenar mungkin kurang daripada tu lah. Mungkin dapat dalam mungkin 3 ke 400 watt, tengok kepada sinar matahari ataupun tengok kepada keadaan semasa lah, panas ke hujan ke mendung kan. Tapi saya kira untuk rumah saya ni dah cukup untuk menampung, bukan nak cover semua, tapi nak sekadar nak tampung sebahagian lah, supaya saya punya meter reading tak sampai bacaan yang ketiga lah. Jadi untuk pada pagi ni apa yang saya dah buat, ini ialah Qcell 320 watt, beli dekat Lazada. So, shipping daripada Penang ke Selangor, ambil masa sebulan jugalah. Sebab dia pakai ada lori, lambat sikit. Tapi Alhamdulillah semua okey, tak ada pecah, tak ada apa. Tapi kalau pecah pun dia kata ada warranty untuk ganti lah, tak ada, itu tak risaulah. Okey. Kemudian dia punya bracket. Okey, bracket ni saya beli daripada China, Shopee. And then dia punya batang aluminium ni daripada company sama dengan panel solar lah. Tapi masalahnya dia tak matching pula dengan China ni, jadi tak boleh nak masuk ke rail dia ni. Jadi saya terpaksa tebuk lah. Tuan tengok, saya terpaksa tebuk. Nampak tak nampak tak tahu. Jadi dah tebuk ni semua 1, 3, semua ke 6 bracket ni saya terpaksa tebuk lah. Dia punya rail ni untuk masukkan dia punya bracket aluminium ni. Untuk yang seterusnya, untuk sedikit perkongsian, cuma sepanjang saya punya research, saya dapati ada 3 kesalahan ataupun 3 benda penting yang kita perlu perhatikan lah semasa memasang panel solar ni ataupun photovoltaic panel ni. Yang pertamanya ialah dia punya kecondongan. Okey, kecondongannya, berapa condong kita nak buat. Kalau biasa di Malaysia ni, kita biasa kalau pasang di bumbung, kita akan ikut kecondongan bumbung lah. Jadi kalau bumbung kita condong mungkin 45 darjah, jadi dia akan follow je 45 darjah. Arah ke mana tu ikut bumbung lah. Jadi kalau bumbung kita arah ke selatan, arah ke timur barat, kita ikut je lah. Itu salah satu kesalahan yang pertama lah bagi saya, yang saya dapat belajar. Sebab kalau di Malaysia ni, kita pemasangan panel solar ni dia berdasarkan kepada GPS, kedudukan latitude lah. Jadi kalau contoh macam saya di Selangor, dia punya darjah dia ialah 3 point something. Okey, 3 point something kali 101 point something lah, kali dot 101 longitude dia 11 point something. Jadi kita ambil 3 lah. Jadi dia sepatutnya ialah 3 darjah menghadap ke selatan. Jadi dia tak boleh nak ikut bumbung, cenderung bumbung kita. Kita kena buat kecondongan yang betul ialah 3 darjah menghadap ke selatan. Jadi lebih kurang 3 darjah kita lebih kurangkan. Jadi dia semacam nak flat jugalah. Dia macam nak rata juga. Sebab kita di Malaysia ni, dia ataupun pemasangan yang sebenarnya dia ikut kepada degree GPS tu. Jadi kalau di Selangor 3 point something, jadi kita ambil 3 darjah lah. Okey, itu yang pertama. Walaupun tu tak berapa sangat memainkan peranan, cumanya kalau kita ikut bumbung, nanti dia punya cahaya matahari dia mungkin kuranglah serapan dia dengan berbanding dengan kita ikut dia punya rules dia. Sebabnya kita punya matahari ni dia bergerak antara, walaupun dia ada monsun, dia ada 6 bulan ke belah selatan sikit, 6 bulan ke belah utara sikit. Jadi cahaya matahari ni dia berkadaran, sinarnya berkadaran dengan
berkadaran dengan perpendicular ataupun dia macam mana nak kata semakin dia tegak di atas flat solar tu, semakin baiklah cahaya yang diresap oleh kita punya panel solar ni. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, pemasangan dia terlalu rapat dengan bumbung. Ini saya dah, kalau tuan-tuan nampak, ada dia punya, saya hadkan lebih kurang dalam berapa ni, dalam mungkin setengah kaki lah. Jadi di bawah panel solar ni masih ada ruang untuk dia bernafas ataupun untuk dia sejukkan panel solar ni. Jadi kalau sebahagian kita pasang direct ataupun kita pasang terlalu rapat dengan bumbung, jadi haba dia tu dia tak boleh nak keluar ataupun angin tak boleh lalu kat bawah. Jadi dia bila panel solar ni terlampau panas, dia juga akan menyebabkan prestasi dia menurun lah. Semakin panas, sebab semakin panas dia akan semakin turun voltage yang ataupun ampere yang boleh disalurkan oleh kita punya panel solar. Jadi ini tuan-tuan mungkin boleh buat research sendiri, boleh baca sendiri kaitan antara sama ada solar ni sejuk atau panas, dia berkait tak dengan prestasi voltage ataupun ampere arus yang dibekalkan kepada kita punya inverter lah. Okay, itu yang kedua. Sebab biasanya panel solar ni memang susah sikit nak pasang. Dia kena beli rail dia. Kalau tak ada rail dia, nak pasang pakai besi boleh, tapi takut karat sikit lah. Jadi rail dia pun agak boleh tahan jugalah harga dia kan. Sebatang rail ni pun dalam dekat RM100 lebih. Tengok juga, beli pun online juga. Asal nak pasang diri je, nak letak atas bumbung, tapi tengah lepas research sikit tengok, oh dia tak boleh. Dia kena ada jarak, ada gap antara kita punya panel solar ni dengan bumbung lah, supaya untuk melegakan bawah tu biar dia tak panas sangat kita punya panel solar ni. Okey, dan yang ketiganya ialah pemasangan ni kita buat di tempat yang kita tak boleh nak capai. Itu salah satu masalah yang lebih besar lah. Sebab apa tak boleh nak capai? Biasa kita upah bumbung, contoh kita pasang dekat bangunan 2 tingkat. Saya dah nampak pasang kat sekolah, bangunan 3 tingkat ke 4 tingkat, pasang di bumbung. Yang maksudnya kalau nak naik tu bukan senang-senang nak naik lah. Kena pakai tangga yang sangat tinggi atau kena pakai skylift kan. Jadi tujuannya untuk mudah dicapai ni ialah supaya kita senang nak cuci. Sebab bila di Malaysia ni kan, hujan panas kan, dan lembab. Jadi permukaan ni dia akan jadi kotor dan dia akan menghalang cahaya lah. Jadi dalam keadaan semasa ke semasa, maintenance dia ialah nak kena cuci. Jadi kalau kita letak kat bumbung, kita tak boleh nak panjat dan tak boleh kita nak bersihkan dengan air. Jadi memang amat apa nak cakap, amat malang lah untuk kita, sebab kita paksa upah orang pula nak kena cuci benda ni kan. Jadi niat nak nak jimatkan elektrik, tapi terpaksa pula bayar tukang panjat lah nak cuci benda ni kan. Jadi itu pun salah satu kesilapan yang besar lah. Sebab tu kita letakkan solar ni di tempat yang mudah untuk kita panjat dan kita cuci lah. Jadi itu saya ingat saya 3 benda yang saya nak kongsi. Jadi saya dah berjaya pasang panel solar ni. Jadi selepas saya ingat 3-4 bulan lah saya tunggu barang-barang sampai. Sebab beli sikit-sikit, beli satu, beli sini, cari survey daripada China pula survey. Sebab kat Malaysia tak ada bracket ni kan. Jadi rupa-rupanya tak matching. Tak apalah, tapi saya godek-godek juga, boleh jugalah berlaku, boleh jugalah jadi kan. Ini dia punya bracket. Saya main tindih saja. Okey, itu saja untuk perkongsian pada kali ini. Harap ada sedikit ilmu ni yang saya pun dapat daripada internet jugalah. Kita buat bacaan-bacaan untuk tengok kesesuaian dan apa yang sepatutnya kita buatlah untuk panel solar ni. Jadi sekian dulu, terima kasih tuan-tuan yang ikut channel saya dan yang berminat dengan solar ni. Saya akan seri kedua untuk pemasangan inverter. Inverter dah beli tapi rosak lah pula. Tengah tunggu spare part dia untuk ganti. Kalau tak boleh juga, memang kena cari yang lain lah. Okey, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya, dusuntua.com.